Oke guys, berjumpa lagi. Sekarang saya berada di Batu Tujuh, Jalan Apas. Oke, saya nak kongsi satu cerita lah. Saya pernah menyaksikan satu kemalangan jalan raya di mana motosikal telah dilanggar oleh kereta Kia. Saya tidak tahu apa nama jenama Kia, tapi tidak tahu jenis apa. Jadi motosikal tu pemboncengnya melambung sebab akibat impact daripada dilanggar tu dan jatuh di jalan raya. Saya ketika itu saya berada di selang tiga kereta yang melanggar tu. Di belakang kereta tu saya berada selang tiga lah daripada kereta tersebut. So saya menyaksikan tu pembonceng tu, iaitu perempuan tu, dia sudah terbaring. Dan bila berlaku kemalangan, sebenarnya kita tidak boleh angkat tu mangsa sehingga ambulans tu datang. Walau dalam keadaan apa sekalipun, kita tidak boleh usik tu mangsa. Cuma kita boleh memastikan mangsa tersebut tidak dilanggar oleh kenderaan lain. Itu boleh. Tapi untuk mengusik, mengangkat, sebenarnya kita boleh sebenarnya kita melakukan kesalahan besar lah. Teringat saya 2010, mula-mula saya mengajar di Batu Payung. Saya dalam perjalanan pergi sekolah, berlaku kemalangan di Kubota. So motosikal tu dia tidak berhenti, dia masuk dan telah menghantam kereta pacuan 4 roda, Invader kata, tidak silap saya. Jadi kebetulan ada polis peronda di situ. Dia cuma menghalang kenderaan daripada melanggar mangsa yang sudah terbaring di situ. Ramailah yang mengomplain, ramailah yang mengkritik, polis tidak tolong, ketepikan lah apa. Sebenarnya itu adalah satu kesalahan bila kita usik mangsa tersebut. Sebab kita tidak tahu kalau mangsa tu dia ada penyakit. Mungkin disebabkan kita usik, contohlah usikan dia macam kita angkat ataupun kita pindahkan dia, ada patah tulang ke apakah, disebabkan kita. Itulah. Dan pada tahun ini juga kes yang berlaku di Sin-On, kalau tidak silap saya, seorang pemuda Cina, dia dilanggar. Dan ramailah yang tolong angkat pemuda Cina ke orang Cina, orang tua, saya tidak ingat lah. Dan angkat mangsa tu yang dilanggar, bawa pergi hospital. Sekali sampai di hospital, rupanya mangsa tu ada COVID. Kan? Memang kejam lah sebenarnya kalau kita tengok. Tapi lebih baik jangan ambil tindakan jika tidak tahu apa-apa. So itu kerja yang memang pakar. Kita bukan tidak pakar, cuma lebih baik berwaspada, lebih baik ambil tindakan berdiam. Itulah saya selalu sarankan dengan saya punya kawan-kawan, kadang-kadang anak-anak murid saya, jika berlaku apa-apa, jangan terus mengangkat ataupun mengusik mangsa. Oke, kemarin saya sudah tunjuk video saya ya, macam mana keadaan di Bandar Tawau ni. Jamnya pun masih macam biasa, macam tidak ada apa-apa berlaku, macam macam keadaan biasa lah. Tapi mesti juga orang keluar, mesti juga orang bekerja. Cuma kalau boleh norma barulah, penjarakan antara satu dengan lain lah. Itu yang perlu. Ini jarak pun kurang, bercerita rapat-rapat. Teringat saya kisah yang hari itu saya sudah upload dalam Facebook mengenai saya tegur beberapa orang. Masa tu kami berbaris ambil makanan. So kami berjarak lah. Tiba-tiba adalah 2-3 orang ni, dia terus menuru ke depan. Dan saya menegur lah, tolong berbaris.
Adalah satu mamat, nak tahu negara mana dia ni. Dia terus kata, orang mau tengok makanan pun tidak boleh. Boleh tengok makanan, tapi beratur lah. Orang-orang macam inilah yang mendatangkan masalah pada kita. Kita jaga diri kita, kita jaga kita punya persekitaran, tapi orang lain tidak jaga. Sandi kan. Saya tidak tahu apa ni. Mungkin okay guys, Tawau ni merupakan bandar ketiga terbesar di negeri Sabah. Dan untuk makluman rakan-rakan di luar sana, pantai timur Sabah ni ada 3 bandar terbesar di sini, pantai timur lah. Berbeza dengan pantai barat yang hanya satu saja, iaitu Kota Kinabalu. Itu dipanggil bandaraya. Tapi kalau di pantai timur Sabah, kita ada Sendakan, Ladatu, dan Tawau. Okey. 3 bandar utama yang terletak di pantai timur Sabah. So Tawau ni terletak di tenggara lah. Merupakan bandar yang ketiga terbesar. Kudat pernah jadi pusat pentadbiran. Sendakan, akhirnya baru Kota Kinabalu yang dahulunya dikenali sebagai api-api. Dulu dikenali sebagai api-api, ubah kepada Jenselton, dan barulah kepada Kota Kinabalu. So saya berada di Tawau selama 10 tahun. Tahun ini adalah tahun yang ke-10 lah. Saya berada di sini, bertugas di sini, mengajar di sini, jodoh juga di sini. Anak-anak saya semua lahir di sini. Di Sabah ni ada beberapa bahagian: Pendalaman, Pantai Barat, Kudat, Sendakan, Tawau. Kalau di Pantai Barat dia banyak daerah, daerah-daerah kecil. Pendalaman pun sama, Sendakan. Cuma di Tawau ni ada 4 daerah besar. Daerah yang paling kecil pun daripada 4 daerah tu Kunak, baru Tawau, baru Sempurna, baru Tawau, baru Ladatu. Dalam bahagian Tawau ni, daerah yang paling besar adalah Ladatu, dan baru Tawau. Nantilah saya tunjuk macam mana besarnya. Sedangkan kawasan Felda yang kes Tanduo hari tu, kawasan Felda tu, Felda saya sebesar Negeri Sembilan. Nampak tu besar. Saya teringat Felda mana saya pergi, Desa Kencana, DK. Itu dipanggil DK. Desa Kencana, apa lagi ya? Alah, tadi ingat saya nama-nama di Felda tu. Adik saya mengajar di sana dulu, Sahabat 16. Saya ada pergi Tanduo, bukan Tanduo, saya pergi Tanjung Labian. Tengok kesan daripada peperangan tentera Sulu tu. Yalah, kesian yang orang penduduk di sana, rumah habis, ada yang terbakar, dinding-dinding pecah ditembak, sekolah pun kena, kesian. Masa saya datang ke Tanjung Labian hari tu, ada rumah yang tidak berpenghuni sudah. Terlalu kesian, mungkin takut. Tanjung Labian ni boleh nampak pulau di Filipin. Apa nama pulau tu? Saya pun tidak ingat. Memang nampak, tapi jauh lah. Okey, sekarang kita berada di Batu Dua. Lepaskan saja ni. Okay. So saya turun bandar untuk ambil printer saya yang rosak kemarin.
Ini perjalanan saya yang kedua ke Bandar Tawau. Jarak daripada tempat tinggal saya ke Bandar Tawau 20 km. Tidak sejauh macam orang lain lah yang ada di Perumas, Luasong, Kalabakan. Saya pernah pergi Perumas. Tidak guna kereta ni lah. Saya guna kereta ipar saya. Dia minta tolong hari itu, antarkan kereta dia. Pernah juga membantu sekolah Brumas dalam perkemahan mereka. Saya dijemput lah, siap tidur lagi di sana. Ambil pengalaman. Pambat tayar tu. Oh, alah, sepatutnya sana tadi. Biarlah. Boleh. SMS lagi dia. Nah, inilah orang yang memandu SMS. Harap terakam nanti, ternampak dia. Baru di lorong laju. Coba cari parking. Okay guys, saya berada di Bazong, Tawau. Bazong ni adalah tempat tambakan tanah. So kawasan ni sudah pernah ditambak. Dan kalau tidak silap saya dahulu ni kawasan perkampungan air. Lepas tu mereka telah diarahkan berpindah. So, ada yang berpindah ke Batu Lima, ada yang berpindah ke tempat lain lah. Macam biasa, apa ni, ramai orang berbaris mengambil barang. Restoran kawan saya pun buka. Sian ni. Restoran dibuka tapi tidak dibenarkan makan di dalam. Hanya dibenarkan membeli dan jalan, tidak boleh makan di situ. Ini pun satu kedai rakan saya di Bazong ni. Okey, cari parking. Okey, kita di sini. Jangan lupa pakai mask ya guys. Lupa pakai mask.